Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afizul Husni bin Azhar, bernama metrik C18A0144. Nama saya Siti Hajar binti Nuruddin, C18A0399. Saya Nurul Izzatin binti Ahmad memegang kad metrik yang bernombor C19A0667. Nama saya Sasabila binti Yusuf, bernama metrik C18A0388. Nama saya Nur Adilah binti Abdul Halim, bernama metrik C18E0210. Saya Aizah Husna binti Muhammad Azam, bernama metrik C18A0031. Saya Nur Syafiqah binti Yusuf, nombor metrik C17A0188. Nama saya Siti Fakriatun binti Muhammad Rosli, bernombor metrik C18A0395. Nama Lizafi Nur Azhiratul Aziz binti Abdul Aziz, pemegang kad metrik bernombor C18A0214. Nama saya Nasyazali binti Fakrazi, nombor metrik saya adalah C19A0622. Kami dari kumpulan 14 ingin mengetengahkan sebuah kajian kami yang berjudul Penerokaan Seni Bina Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra, Kelantan dan Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya. Suatu perbandingan. Ingin tahu lebih lanjut? Ayuh saksikan seterusnya. Baik, seterusnya saya akan memberikan tentang pendekatan yang digunakan dalam kajian, iaitu pengkaji telah menerapkan sebuah teori yang dikenali sebagai teori semiotik. Secara umumnya, semiotik merupakan alat bantu yang sering kali diaplikasikan oleh para pengkaji. Terkala ia juga melibatkan yang berkait rapat dengan perihal tanda dan juga lambang. Pengkaji hanya memfokuskan kepada teori yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce, di mana beliau telah memperkenalkan 3 elemen utama yang berada dalam teori semiotik. Antaranya adalah objek, tanda dan pentafsiran. Yang pertama adalah tanda. Tanda merupakan sesuatu yang berbentuk fizikal. Perihal tanda juga boleh ditakrifkan sebagai sebuah simbol kepada sesuatu perkara yang mampu menjelaskan makna sesebuah panca indera manusia. Seterusnya, menerusi pemaknaan objek pula. Perkara ini melibatkan konteks sosial yang merujuk dari tanda tersebut. Seterusnya, pada masa yang sama, pentafsiran pula berkaitan kepada aspek pemikiran manusia yang menggunakan tanda ke arah sesuatu makna yang lebih mendalam daripada objek yang merujuk kepada tanda tersebut. Baik, teori yang dicetuskan oleh Charles Sanders Peirce ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam kajian ini, khususnya dalam mengenal pasti simbol, makna dan objek dari segi struktur reka bentuk pada bangunan, iaitu Masjid Jubli Perak Sultan Ismail di Kelantan atau dikenali sebagai Masjid Beijing, dan Masjid Muhammad Cheng Ho yang berada di Surabaya di Indonesia. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan objektif kajian, di mana objektif kajian bagi penerokaan seni bina Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra, Kelantan dan Masjid Cheng Ho, Surabaya. Hal ini mempunyai 2 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengenal pasti seni bina Masjid Jubli Perak Sultan Ismail, Kelantan dan Masjid Cheng Ho, Surabaya dengan mengaplikasikan teori semiotik. Manakala objektif kajian yang kedua pula ialah menganalisis perbandingan antara seni bina Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Petra, Kelantan dan Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya dengan menggunakan teori semiotik. Saya akan menceritakan tentang sejarah seni bina Masjid Jubli Perak atau lebih dikenali sebagai Masjid Beijing. Lahirnya idea bagi cadangan pembinaan masjid yang berseni bina Cina oleh Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz bin Nikmat adalah berdasarkan kepada prinsip agama Islam ialah agama yang syumul untuk semua bangsa. Tidak kira apa sahaja adat dan juga budaya, asalkan ia pada jalan yang ditentukan ilahi, maka ianya adalah hasanah. Cadangan pembinaan masjid yang berseni Cina ini dicadangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa perancang negeri kali pertama 1997 pada 30 September 1997. Sehubungan dengan itu, sebuah jawatan kuasa yang dipengerusi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Besar Kelantan telah dibentuk bagi mengenal pasti reka bentuk dan juga tapak yang sesuai bagi tujuan pembinaan masjid tersebut.
Pada awalnya, beberapa tapak telah dikenal pasti di sekitar Bandar Kota Baru dan juga Pasir Pekan. Walau bagaimanapun, setelah diteliti, didapati semua tapak tersebut tidak sesuai kerana keluasannya kurang mencukupi. Lebih lagi, sebahagiannya adalah tanah milik yang memerlukan pengambilan balik tanah dengan kos yang agak tinggi. Akhirnya, pada 14 November 2002, Jawatankuasa telah mengenal pasti tapak baru seluas 3.7 ekar di tepi lebuh raya Pasir Mas, Rantau Panjang. Cadangan tapak ini dikemukakan pada Jawatankuasa Perancang Negeri dan telah mendapat persetujuan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Menteri Besar. Setelah berbincang, Jawatankuasa bersetuju supaya konsep masjid yang dicadangkan adalah bercirikan seni bina Cina. Seperti masjid lain, Masjid Jubli Perak direka bentuk menggabungkan kombinasi beberapa komponen. Masjid ini mempunyai seni bina yang amat unik, menggabungkan seni bina Cina dan juga Islam dan menyerupai Masjid New Ji di Beijing, China yang berusia lebih daripada 1000 tahun. Sekian, itu sahaja perkongsian tentang sejarah seni bina Masjid Jubli Perak daripada saya. Saya berharap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah seni bina Masjid Muhammad Cheng Ho. Masjid Cheng Ho atau nama rasminya Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho, Sriwijaya Palembang, adalah sebuah rumah ibadat untuk orang Cina Muslim khususnya yang terletak di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Nama masjid ini juga dinamakan bagi menghormati laksamana Cina Islam yang terkenal, iaitu Zheng He ataupun dikenali juga sebagai Laksamana Cheng Ho. Masjid ini dibina dengan gabungan unsur seni bina dari Kepulauan Cina, Melayu dan Indonesia. Pembinaan masjid ini bermula pada tahun 2003 dengan meletakkan batu pertama dan dirasmikan pada tahun 2006. Masjid ini juga mempunyai 2 tingkat yang mana dapat menampung lebih kurang 600 orang jemaah pada satu-satu masa. Seterusnya, masjid ini dibina di atas 5,000 meter persegi tanah dan ianya mempunyai reka bentuk yang unik yang mana menggabungkan unsur budaya Palembang itu sendiri dengan seni bina Cina dan juga Arab. Menara yang terdapat pada masjid ini juga turut diilhamkan oleh pagoda Cina yang mana ianya diwarnakan dengan warna merah dan juga warna hijau jet. Masjid ini juga telah beroperasi sejak daripada pembukaan pada tahun 2008 sehingga sekarang. Okey, saya akan membentangkan berkenaan reka bentuk Masjid Jubli Perak Sultan Ismail atau lebih dikenali sebagai Masjid Beijing. Masjid ini merupakan ilham atau idea asal daripada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang merupakan Menteri Besar Negeri Kelantan. Reka bentuknya dapat kita lihat menerusi reka bentuk dan struktur bangunan tersebut, di mana dari sudut pandangan luaran kita dapat melihatnya ia mempunyai persamaan dengan tokong Cina. Seterusnya kita dapat lihat juga reka bentuk bumbung yang berbentuk melengkung. Bumbung ini diimport khas daripada negara China dan ianya mempunyai nilai estetika tersendiri. Selain itu juga kita dapat lihat daripada binaan mimbar yang terdapat di dalam masjid. Mimbar ini mempunyai konsep yang sama seperti bangunan di negara China. Masjid ini mempunyai keluasan sepanjang 3.7 hektar dan dapat kita lihat juga reka bentuk bangunan yang mempunyai menara, di mana menara tersebut mempunyai ketinggian sebanyak 5 tingkat dan pada bahagian atasnya ia dapat dilihat reka bentuk seperti serban yang dililit pada tiang tersebut. Serban itu mempunyai ciri khas dan lilitan nama-nama Rasul yang ditulis menggunakan tulisan kha. Seterusnya dapat kita lihat menerusi binaan ruang solat yang terbahagi kepada 2. Ruang solat ini mempunyai ciri khas reka bentuknya yang mampu menampung 800 hingga 1000 jemaah pada satu-satu masa.
Pada bahagian ini, saya akan menceritakan serba sedikit mengenai reka bentuk Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya. Rekaan Masjid Muhammad Cheng Ho ini adalah diinspirasikan daripada reka bentuk Masjid New Ji di Beijing. Reka bentuk yang terdapat pada masjid ini ialah seperti bentuk geometri, bentuk tanaman serta unsur reka bentuk seni bina Cina. Panjang masjid ini adalah lebih kurang 11 meter manakala lebar pula ialah 9 meter. Pada bahagian bumbung masjid ini, reka bentuknya seakan-akan sebuah pagoda, iaitu mempunyai 3 lapisan. Jika dilihat pada bahagian puncak bumbung masjid ini, terdapat kalimat Allah yang ditulis dalam bahasa Jawi. Antara keunikan yang dapat dilihat pada Masjid Muhammad Cheng Ho ini ialah pintu masjid dibina tanpa menggunakan daun pintu. Ia dikatakan membawa maksud bahawa masjid ini terbuka kepada sesiapa sahaja tanpa mengira kaum atau keturunan. Pada bahagian kiri bangunan Masjid Muhammad Cheng Ho ini terdapat sebuah beduk yang digunakan dan diketuk apabila masuk waktu solat. Jika dilihat pada sisi kanan Masjid Muhammad Cheng Ho ini pula, terdapat lukisan serta arca yang berbentuk sebuah kapal. Ia dibina bagi menunjukkan bahawa Muhammad Cheng Ho serta kapalnya pernah mendarat di Indonesia. Kita beralih pula pada bahagian dalaman ruang Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Luas masjid ini dianggarkan lebih kurang 21 kali 11 meter. Jika dilihat pada bahagian utama masjid, terdapat tempat khutbah yang berbentuk seakan-akan pintu gereja. Pada bahagian atap pula, ia berbentuk 8 penjuru. Dalam budaya Tionghoa, ia membawa maksud kejayaan serta keuntungan. Namun begitu, terdapat juga unsur Islam, iaitu pada tulisan kaligrafi Arab yang dilukis pada setiap sisi atap masjid. Baiklah, hari ini saya akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan warna Masjid Jubilee Perak Sultan Ismail Petra atau lebih dikenali sebagai Masjid Beijing. Sebagaimana yang kita ketahui, warna merupakan elemen seni yang dihasilkan apabila cahaya menyentuh objek kemudian dipantulkan kembali ke mata yang mana bertindak sebagai daya tarikan kepada sesiapa yang melihatnya. Oleh itu, seperti mana yang dapat kita lihat, masjid ini mempunyai beberapa gabungan warna, iaitu bangunannya yang berbumbung hijau dan diselari dengan warna merah, yang mana merupakan warna yang mendominasi keseluruhan hiasan pada bahagian puncak, manakala warna pada bahagian ruang serambi menuju ke ruang dalam masjid, dinding, tiang serta menara adalah berwarna kuning dan putih. Seterusnya terdapat juga warna biru muda yang digunakan pada jubing yang terletak di garisan dinding mihrab yang menghadap ke arah kiblat dengan menerapkan dan mengaplikasikan bentuk yang unik serta seni hiasan yang indah. Saya akan menerangkan penggunaan warna pada bahagian reka bentuk pada Masjid Muhammad Cheng Ho di Surabaya, Indonesia. Masjid ini hanya menggunakan warna-warna asas seperti putih, merah, hijau dan kuning. Warna kuning digunakan pada tiang-tiang masjid dan sedikit digunakan pada bahagian bumbung. Warna merah pula digunakan pada pemelih bumbung masjid dan dikombinasikan dengan warna hijau dan warna merah. Warna hijau digunakan pada bumbung masjid, iaitu diambil dari inspirasi masjid di China, iaitu melalui adat kaum Tionghoa. Dan yang terakhir, warna putih. Warna putih digunakan pada bahagian dinding dan juga siling masjid. Warna mempunyai banyak peranan selain daripada sebagai
Biasanya ini juga sebagai keselesaan para jemaah di masjid tersebut. Okey, seperti yang dikaji iaitu tentang Masjid Cheng Ho Surabaya dan juga Masjid Jubilee Perak Ismail Petra Kelantan. Kedua-dua masjid ini iaitu mempunyai pengaruh daripada Cina, dan kesan daripada pengaruh Cina itu yang memberikan kesan yang sangat unik bagi pembinaan masjid-masjid tersebut. Okey, seperti Masjid Cheng Ho Surabaya, masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Salah satu bukti mengenai Masjid Cheng Ho ini adalah ia mempunyai sentuhan daripada Cina, dan juga ia merupakan masjid yang pertama yang menggunakan nama China Muslim sebagai nama masjid. Okey, ia bukan saja dari segi nama. Masjid Cheng Ho Surabaya ini juga memberikan seni bina yang sangat unik, tetapi dapat juga kemudahan lain seperti tadika, padang sukan, pejabat, tempat khusus, bahasa Cina dan juga kantin. Okey, bagi Masjid Jubilee Perak Ismail Petra Kelantan pula, ia memberikan kemudahan juga, iaitu seperti ada dewan serbaguna, dewan makan, perpustakaan dan perpustakaan masjid. Okey, kesimpulan yang dapat simpulkan daripada ini adalah dengan pelayaran Cheng Ho di seluruh Nusantara, ia telah memberikan impak yang besar kepada perkembangan reka bentuk Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya dan juga Kelantan. Itu sehingga ini banyak masjid yang dinamakan Masjid Cheng Ho. Hasil gaya seni binanya juga didominasi oleh 4 warna, iaitu merah, biru, kuning dan hijau. Bukan simbol kebahagiaan, kemasyhuran, harapan dan kemakmuran. Jelaslah bahawa sumbangan ilmuwan Islam dalam tamadun Cina telah mengukuhkan perhubungan antara bangsa dan juga antara negara Cina dan juga negara-negara Asia lain. Sekian, terima kasih. Jadi dari segi seni bina ni Ustaz, apa manfaat dia untuk masyarakat? Jadi objektif sebenarnya pembinaan masjid ni, bina masjid yang bercirikan seni bina China ni adalah untuk memberi gambaran bahawa Islam itu adalah agama universal, sesuai untuk semua bangsa. Jadi kita harus terasa dipunyai oleh seluruh komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya dan keturunan. Dan juga untuk menceritakan sikap keterbukaan kerajaan negeri terhadap bukan Islam. Jadi untuk kemudahan kepada pengunjung-pengunjung pekan atau panjang sendiri. Dan juga kemudahan kepada penduduk setempat lah. Kerana tak ada lagi masjid yang masjid yang besar lah, mempunyai kapasiti yang besar untuk muatkan ramai orang, dan juga di tepi jalan. Jadi masjid inilah masjid yang pertama di Rantau Panjang ini, yang berada di lokasi yang sesuai ataupun lokasi yang strategik lah. Ya, semua bentuk ukiran tu diadaptasi ataupun diambil dari contoh daripada Masjid Beijing China. Jadi dekat bumbung tu kan ada dia punya laluan angin apa? Ya, ada sisi angin semua atas tu, di atas tu kita ada sisi angin masjid ni. Jadi kita sekarang ni kita tutup lah sebab tak sesuai ni, hujan jadi piah kan, masuk air waktu angin. Angin sekali dengan air masuk, jadi ya mozaik tu daripada tempatan jugalah. Tempatan. Allah yaftah alaihi futuhan alifin, Allahumma faqihhu fid din wa ta'wil. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah, diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk disebarkan kepada saudara-saudara kita. Saja saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi ada silap kata saya mohon maaf.
Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.